Dataran Merdeka dikenali sebagai tempat paling bersejarah buat rakyat Malaysia yang menjadi saksi pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu pada tarikh Rahmat 31 Ogos 1957. Sejajar dengan statusnya selaku lokasi ikonik, ia telah diwartakan sebagai tapak warisan selain menjadi modal pelancongan permata negara. Namun pelancong yang berkunjung ke dataran hanya tertumpu ke kawasan padang untuk bersiar-siar, menghadiri program bersifat kerakyatan dan mengambil gambar. Padahal sekitarnya tersembunyi bangunan klasik berusia 100 hingga 150 tahun yang jarang didendang untuk lawatan umum. Antara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bekerjasama dengan Majlis Pembangunan Pelancongan Kuala Lumpur menganjurkan program yang digelar Jejak Warisan. Bersama Muhammad Hilmi Mak Idris menjejaki warisan Dataran Merdeka. Ketua Unit Pelancongan DBKL Raza Yusof menyifatkan program itu mampu menjadi pelopor dalam mempromosikan 11 bangunan lama di sekitar Dataran Merdeka dan gedung ilmu buat pencinta sejarah. 11 tapak warisan itu dipilih kerana keunikan struktur bangunan, kehalusan seni bina serta fungsinya. Selain itu, ia membuktikan keutuhan khazanah negara yang masih dipelihara untuk tatapan generasi pasca merdeka. Dan kita dari masa ke semasa kita identify produk-produk pelancongan yang sedia ada di Kuala Lumpur yang boleh kita naik tarafkan, dan kita the most important is kita bagi experience. Kita tidak lagi duduk dalam era di mana pelancong datang dan mengambil gambar saja. Kita nak pelancong datang, ambil gambar, dan lagi satu langkah ke hadapan ialah experience kita punya culture, kita punya history sendiri. 11 tapak sejarah disenaraikan adalah Dataran Merdeka, Bangunan Lama Mahkamah Tinggi, Bangunan Sultan Abdul Samad, Muzium Tekstil Negara, Victorian Fountain, Restoran Warisan, Galeri Bandar Kuala Lumpur, Kelab Diraja Selangor, Perpustakaan Bandaraya Kuala Lumpur, Gereja St. Mary dan Panggung Bandaraya. Kunjungan bermula di Galeri Bandar Kuala Lumpur, sebuah bangunan yang dibina pada tahun 1898 untuk menempatkan kemudahan percetakan semasa zaman kolonial British sebelum berakhir di Kelab Diraja Selangor. Program secara percuma itu memulakan operasinya pada November lepas dengan 20 peserta domestik dan antarabangsa. Sesi jejak warisan diadakan 3 kali seminggu, iaitu Isnin, Rabu dan Sabtu, yang ditemani oleh 12 pemandu pelancong bertauliah sepanjang 2 jam setengah lawatan. Dibina pada 1905 oleh A.B. Habek, asalnya ia bangunan ibu pejabat kereta api negeri-negeri Melayu Bersekutu sebelum secara rasmi dijadikan Muzium Tekstil Malaysia tahun 2010. Pengarahnya Janet T. Siumui menyifatkan, muzium itu mempunyai nilai estetika sejarahnya yang tersendiri selain destinasi ideal untuk kunjungan penggemar seni tekstil warisan dan oriental. Terdapat di muzium ni ialah galeri-galeri kitab yang menunjukkan, mempaparkanlah teknik-teknik pembuatan tekstil tradisional, sama ada macam songket, kain puah, kain telepuk dan sebagainya. Hanya menerusi program itu, peserta diberi keistimewaan untuk bersantai di Kelab Diraja Selangor yang eksklusif untuk ahli. Kelab itu ditubuhkan pada 1884 sebagai pusat sosial dan kriket untuk golongan elit, di mana bangunan utama dibina berlandaskan gaya Tudor dan digelar The Spotted Dog. Kepuasan dan keceriaan jelas terpancar di wajah pelancong yang menyifatkan program itu sebagai pengalaman yang berharga serta memberi kelainan dalam katalog pelancongan mereka. Really impressed. Very good, and it's not just the fact that the tour guide was, a historian herself with a lot of experience to tell. It's the fact that this place has got a lot of history on its own to offer to tourists and to people who are interested in learning more about the Orient. It's a great occasion for me to know the culture and the history of this country, because
there are many touristic attractions, but the present is the consequence of the past. So it's important to know the lifestyle, the historical background of each country. Pihak DBKL menyasarkan jumlah pelancong ke dataran akan meningkat 3 kali ganda, iaitu 10,000 setahun mulai tahun hadapan. Dataran Merdeka merupakan destinasi eksperimen program jejak warisan dan akan diperluaskan ke kawasan Chinatown dan Kampung Baru. Di sini merupakan tapak pameran 11 bangunan lama di sekitar Dataran Merdeka yang dijadikan modal pelancongan warisan. Semestinya ia memberi satu pengalaman yang unik dan berharga kepada pelancong tempatan dan luar negara yang menghargai nilai warisan dan sejarah sesebuah negara. Om Halmi Idris, Jurnal Bernama.